Kenapa Yahudi atau Bani Israel menolak Isa atau tidak mengakui bahawa Nabi Isa adalah Al-Masih? Al-Masih. Jawapan pendeknya ialah orang Yahudi, Ahli Kitab, menganggap Isa itu bukan Mesaya. Kenapa menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih? Ya, saya sebut betul. Kerana Yahudi Bani Israel menganggap Isa itu tak memenuhi ciri-ciri yang dikatakan sebagai Al-Masih, penyelamat. Ya. Okey. Ini amat menarik kerana ia boleh kita ambil sebagai natijah. Dia mengajar kita sesuatu, terutama mereka yang percaya akhir zaman. Okey. Dia begini. Saya nak buat live kerana di TikTok tu 10 minit saja saya takut terlanjur. Susah nak explain ini. Ini kena pelan-pelan. Dan berapa angle. Okey, pertama. Bani Israel, kita semua tahu latar belakang dia. Kaum pilihan Allah. Mereka menganggap diri mereka children of God. Syurga putra. Saya selalu kata kalau Melayu anggap diri mereka bumi putra. Israel. Syurga putra. Itu sebab mereka tidak ada tanah. Menurut setengah ahli kitab mereka, tidak ada Israel. Terlalu suci syurga mereka sehingga tak boleh atas muka bumi. Itu pasal mereka merayau. Okay? Mereka meninggalkan Nazaret, Bethlehem, Baitul Muqaddis, merayau sehingga dihambakan oleh Fir'aun. Sampai Eropah dihambakan oleh Hitler, Nazi. Sampai London orang halau. Juga ada sejarah kerana mereka pergi membunuh atau cuba membunuh Isa, Jesus Christ. Di mana perbualan dan Bible, mereka masa itu di bawah tawanan atau penjajahan Romawi. Sekarang saya bagi lebih kurang 15 minit mengenai latar belakang Yahudi ini dulu supaya faham konteks Bible itu juga sendiri. Ya. Semasa Isa datang tu kepada Bani Israel bawah penjajahan Romawi. Okay? Ada satu peristiwa menarik dalam Bible di mana mereka cuba perangkap Isa ni. Okey, pada permulaan mereka heranlah siapa ni, macam dengan Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW. Kita boleh buat perbandingan. Kedatangan Nabi Muhammad pun jadi isu kepada kaum dia. Kedatangan Nabi Isa jadi isu kepada kaum dia, Yahudi. Nabi Isa ni kaum Yahudi, itu sebab jangan kutuk Yahudi. Nabi Yakub Yahudi, Nabi Ishak Yahudi, Nabi Zakaria Yahudi, Nabi Yahya Yahudi, Maryam Imran Yahudi. Ya. Jadi bila Nabi Isa datang, mereka tanya dia, engkau ni bawa apa brand? Engkau bawa brand apa ni ajaran kamu ni? Dia mengajar orang. Repent for the kingdom of God is at hand dalam Bible lah. Bertaubatlah kerana kerajaan Tuhan Al-Mulk Allah sudah sampai. Dia kata, agama apa dia ni? Siapa dia ni? Dia kata, Isa of Nazareth. Jesus of Nazareth. Ayah dia siapa ayah? Ibnu Maryam. Tak ada ayah. Ada sebab lah, ini cerita lain lah. Fikiran terbuka bila nak dengar cerita ni. Seorang tanya dia, apa agama kamu bawa ni? Saya bukan bawa agama baru. Saya memenuhi ajaran Musa. I come to perfect the law of Moses. So, you bukan Nabi baru. So, Nabi Isa dalam Bible, dalam Gospel, mendakwa dia bukan Nabi baru. Dia hanya memenuhi ajaran Nabi Musa. Jadi Yahudi ni nak perangkap dia. Mereka tangkap seorang pelacur ke, penzina ke apa, bawa seorang wanita. Dan mereka siap bawa batu-batu nak merejam dia. Dan mereka beritahu Jesus lah, Nabi Isa. Ini dalam Bible lah, bukan Al-Quran. Jangan keliru. Jadi mereka beritahu Nabi Isa, menurut kitab Musa, wanita ini patut direjam. Hukum hudud ke syariah lah. Nabi Musa mesti tahu rejam dan batu ni syariat Nabi Musa, bukan syariat Islam. Tak ada dalam
Al-Quran, ya. Ini side note lah. Dia ada sebat 80, sebat 200. Tapi ada ulama ambil ni sebagai ayat yang dinasak. Ini cerita lain. Okey? Cerita lain saja saya bagi background. Jadi Nabi Isa jawab, macam mana nak jawab ni? Mereka nak perangkap dia. Suruh dia jadi hakim. Okey, kalau kamu betul Islam, apa pendirian awak terhadap ni Palestin? Contohlah. Kalau awak betul-betul ikut Nabi Musa, apa kata awak terhadap wanita penzina ini? Harus direjam dengan batu sampai mati atau tidak? Dan mereka siap bawa batu-batu semua. Budak-budak kecil sampai orang tua semua bawa batu. Batu nak rejam lah. Letak perempuan tu di tengah, depan Nabi Isa. Nabi Isa mengikut kitab Barnabas lah, Gospel Barnabas lah. Dan ada juga Gospel saya terbaca, dia lukis sesuatu atas tanah. Tapi Barnabas kata dia jadi cermin apa yang dia lukis tu. Tapi dalam Gospel, boleh cek dalam 4 Gospel, Mark, Matthew, Luke, John. Satu tu dia tulis sesuatu atas tanah. Lepas tu dia pandang ke atas, menurut kitab Gospel Barnabas, dia lukis itu jadi cermin. Semua orang boleh nampak dosa masing-masing. Allah. Ya. Tapi dalam Gospel biasa, Bible, New Testament, Jesus pun beritahu mereka, biar yang pertama tanpa dosa, baling batu yang pertama. Nampak? Kebijaksanaan Nabi Isa masa tu, dia tak lawan hukum Nabi Musa. Tapi dia letak syarat. Betul lah you nak tangkap penzina ke apa, kena orang bertakwa. Orang yang menghukum mesti orang tak ada dosa. Jadi ahli kitab Yahudi semua yang tua sekali, kerana mereka paling banyak dosa, terlepas tangan mereka batu jatuh ke tanah. Tak jadi nak rejam wanita penzina itu yang mereka tuduh mendakwa. Sepelan-pelan sampai orang muda. Budak dia dosa kecil, jadi yang paling last lah jatuhkan batu dia. Ini ada dalam Bible. Lepas tu mereka pun tinggalkan dia, give up dengan Nabi Isa, give up dengan Jesus lah. Dan Nabi Isa pun beritahu wanita itu, anakku, dosa kamu sudah diampun. Ya. Bertambah marah lalu kitab ni. Hanya Tuhan boleh mengampun dosa. Hanya Tuhan boleh mengampun dosa. Dia ni sudah blasphemy. Blasphemy bahasa Inggeris dan Katolik dan Kristian. Murtad lah. Ini istilah macam kalau kita kata sesat. Tapi dalam bahasa orang putih lagi sastra, TV drama, blasphemy. Yes, blaspheme. Awak ni macam blasphemy ni maknanya you tak boleh sebut tau. Haram kamu sebut tau nama Tuhan tau. Awak ni seolah kamu Tuhan, awak ampun dosa wanita ini. Isa kata, dosa kamu sudah diampun, awak boleh balik lah. Itu jadi pengikut Nabi Isa lah. Mary Magdalene ke siapa? Itu cerita lain ya. Jadi lagi marah. Mengikut Bible lah, mengikut Gospel, lagi marah kitab ni. Celaka ni orang. Macam mana ni? Jadi satu hari mereka fikir ada, mereka muzakarah ni, bincang-bincang. Mereka terfikir satu idea. Mereka datang ke Nabi Isa dengan satu soalan. Soalannya begini. Kepada siapa harus kita bayar zakat? Soalan zakat ni. Ini soalan JAKIM. Soalan PPZ. Pusat Pungutan Zakat. Kepada siapa harus? Sultan ke? Ke jemaah ke? Awak bayar sendiri ke? Ada hukum. Kerana masa itu mereka di bawah penjajahan Romawi. Jadi penjajah Romawi ni semua kena tak boleh bayar zakat. Tak boleh ambil zakat. Semua kena bayar cukai kepada Julius Caesar. Okey. Dan berapa tahun lepas, berapa puluh tahun lepas, tahun 90, tahun 85, saya pertama kali jumpa Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat, arwah. Solat di tempat dia, orang beritahu dia datang kat saya, duduk lutut melutut dengan saya, tanya, Saudara Ridwan, cerita kat saya kisah ini. Kisah ini yang saya nak cerita lah. Apakah ia hukum bagi fahaman sekular, memisahkan kerajaan dengan hukum Allah, syariat Allah. Saya beritahu Tuan Guru ni Aziz, bukan. Ini cerita dia. Jadi mereka beritahu Nabi Isa, kepada siapa kita bayar zakat?
Nabi Isa tahu ini perangkap lah. Ini Nabi Isa cerdik ni. Ini yang semua orang Kristian suka kat Jesus. Jadi ada wisdom. Kristus Al-Masih. Macam tu. Dan Messiah. Quran mengaku. Quran mengaku dia Messiah. Okey, sekarang. Itu tak timbul persoalan lah. Ini nanti ada Ahmadiyah. Saya nak masuk cerita Ahmadiyah sikit kali ni. Ada mengaku Isa pergi Kashmir. Itu kemudian lah. Kemudian ini banyak sangat cerita ni. Kita nak clearkan. Ini dari sudut aspek lah. Ini tafsir aspek. Tafsir aspek betul ke salah? Jangan percaya. Jangan dengar, jangan percaya. Jangan percaya. Pergi siasat sendiri. Jadi Nabi Isa pun kata, Jesus lah. Nanti orang confuse. Jesus pun kata, give me a coin. Bagi saya 1 shilling. Coin. Mana? Siapa ada duit? Siapa ada duit shilling? Bagilah. Bagi kat dia, dia pun tengok kat duit tu. Dia balik-balik. Lepas tu dia baling balik ke tanah. Gambar siapa atas koin tersebut? Ini bukan silap mata. Ini bukan silap mata. Ini pandai sastra dia. Okay? Gambar siapa atas koin tersebut? Mereka pun jawab, Caesar. Ini mereka nak perangkap dia kerana tentera Romawi ada sana. Ini special branch dia, tentera dia, polis dia semua ada. Menjaga tempat-tempat ibadat, tempat orang ramai. Kerana sesiapa lawan kerajaan, kena tangkap. Tak kira engkau dakwa kamu Jesus ke apa ke Rom. Dia tak benarkan agama lain. Okey? Romawi dia seksa Kristian, lepas tu dia seksa Yahudi lepas tu. Okay? Dia tak benarkan agama lain. Ini Romawi. Hanya Tuhan Julius Caesar. Okey? Jadi Nabi Jesus bertanya, gambar siapa pada koin ini? Kerana kalau Caesar kata bayar kepada Allah zakat, bayar kepada Tuhan zakat, dia akan kena tangkap terus, bawa ISA. Kerana membawa agama selain daripada Julius Caesar Romawi. Kalau dia kata bayar kepada Romawi, kerajaan Rom, Julius Caesar, mereka kata, nampak tak? Kantoi dah ini, Jesus ini. Dia bukan pembawa agama suci Musa. Dia bukan pembawa agama Torah. Dia ni takut kepada kerajaan. Awak ni walak kepada siapa? Takut kepada manusia. Macam itulah. So Nabi Isa, mereka nak perangkap dia, Jesus. So Jesus kata gambar siapa pada koin itu? Mereka jawab, Caesar. Maka, ini dalam Bible. Boleh cari dalam New Testament. Dalam Bible. 2000 tahun dulu. Bukan sampai cakap sekarang. Dalam Bible. Bayar kepada Caesar. Hak Caesar. Bayar kepada Tuhan. Hak Tuhan. Jadi, Bum beritahu Tuan Guru Ning Aziz, ia bukan memisahkan antara agama dengan pemerintahan. Dia begini. Ia adalah ayat radical politik revolusioner. Macam mana? Ada duit tak? Duit lah. Shilling tu dia kata, dia menjajah kamu sebenarnya. Ini. Dia menjajah kamu ni. Rom. Semua dia suruh you pakai duit. Kertas dia ke, ringgit dia ke, riba dia ke, bagi balik ke sistem bank, bagi balik ke IMF, bagi ke Romawi, bagi balik ke Julius Caesar, dan kembali kepada Allah, hak Allah. Zakat kamu makna bayar balik kepada Allah. Mereka tak boleh faham ayat tu. Tapi ayat tu melepaskan dia. Dia tak cakap pun bayar kepada Caesar, tapi dia ada cakap bayar kepada Allah, hak Allah. Jadi saya pun beritahu Tuan Guru Ning Abdul Aziz, saya percaya dia bukan soal sekular, tapi soal riba. Allah memerangi riba. Kembali kepada Allah. Ning Aziz diam saja. Lepas tu Ning Aziz suruh saya ceramah. Ini kisah dululah. Itu cerita balik. Ceramah mana-mana orang Kelantan lah. Dia suruh hamba ceramah dulu. Tok Guru tu saya ceramah. Mu ceramah. Kisah bagi itulah. Okey. Jadi Yahudi ni lagi benci. Mereka benci kat dia. Mereka nak bunuh dia. Yahudi ni memang pembunuh Nabi-Nabi kan. Siapa mengaku Nabi adalah menggugat kuasa Ahlu Kitab. Malah Nabi Isa tu mengajar apa? Jangan jadi perangai Ahlu Kitab. Jangan jadi macam mereka ini. Berpura-pura. Bila mereka berpuasa, mereka tunjuk lapar. Kalau kamu berpuasa, basuh muka kamu. Tunjuk kamu, hanya Allah tahu kamu berpuasa.
Bila mereka menderma, mereka tunjuk kat orang, mereka menderma. Kalau kamu menderma, jangan tangan kiri tahu apa tangan kanan buat. Ini dalam Bible, dalam Gospel, oleh Jesus. Itu sebab Kristian ini semua baik-baik belaka. Saya masuk Kristian dulu. Keluarga saya lah. Saya ikutlah. Pergi Sunday School, pergi gereja menyanyi lagu. Saya dapat sijil Catholic Church. Dapat sijil, saya pass, distinction. Jadi, pencinya Yahudi ni. Macam mana nak... Mereka ni fikir nak bunuh aja Nabi. Tak boleh, pasal di bawah penjajahan Romawi. Hanya Romawi boleh menghukum. Boleh ada mahkamah, boleh menghukum bunuh. Jadi, mereka sebarkan fitnah. Mereka sebarkan fitnah dan beritahu cucuklah kepada tentera Rom bahawa dia ini perjuangan pembebasan Israel. Bukan pembebasan Palestin. Jesus ini pejuang pembebasan Israel. Baik. Rom mesti kata, betul kan? Ya. Dia mendakwa diri dia Raja Bani Israel, King of the Jews. Ini gelaran dalam Bible. Jesus, King of the Jews. Mereka mendakwa. So, Romawi ni, polis Rom ni kata, kita kena siasat lah. Kalau ada aduan, kita siasat. Ada saksi. Masa tu mereka tak ada gambar, tak ada Facebook. Tak ada selfie. Mereka tak tahu rupa bentuk Isa. Ini penting. Itu sebab saya kata Nabi Isa tak buat mukjizat. Orang biasa. Orang tak kenal. Okay? Jadi, mereka upah, sogok salah seorang pengikutnya, Judas Iskariot. Itulah yang pendahakalah Judas. Daripada 12 pengikut Nabi Isa, yang ke-12 Judas Iskariot kata, mereka jual dia berapa shilling. Awak dedahkan siapa Isa kepada tentera Rom. Polis Rom akan datang. Masa tu Isa di sebuah tempatlah bukit. Ada dalam Bible cerita ni. Dan Peter antara murid kanan. Kira Abu Bakar Siddiq dia lah. Peter tu. Isa beritahu Peter. Kerana di tengah berdoa tau. Nabi Isa masa tu kat doa seorang. Jadi Peter pun rasa risau lah. Apa pasal Jesus ni doa sungguh ni. Jadi Isa dikatakan pandang ke Peter dan kata, sebelum ayam berkokok subuh, kamu akan menafikan aku 3 kali. Ada ramalan tu. Boleh baca cerita ni. Ini semua side-side cerita lah dalam Bible ni. Seronok ni cerita Bible. Sekarang saya pergi pada tema pokok. Mereka nak dia ditangkap oleh Romawi. Jadi tentera Rom, polis Rom, Special Branch Rom dah bersedia. Pendakwa raya Rom dah siap kertas charge lah, kertas dakwaan, iaitu subversif. Itu Jesus ini nak lawan Empire Rom, nak buat pemberontakan. Jadi mereka pergi sana mau tangkap dia, mau bicara. Rom ada mahkamah, dia ada perbicaraan. Kan dia bapa demokrasi, dia ada Senate, Dewan Negara. Mereka pergi dia, tak tahu mana dia satu. Jadi Judas Iskariot ni kata, orang yang saya cium kepala dia, saya cium ke peluk, itulah Jesus. Jadi dia pergi, dia dapat duit lah, disogok di sana. Dan dikatakan Jesus dah tahu lah, dah tahu dia ni pendahaka. Tak lari, tak ada bodyguard. Dia cium Nabi Isa tu, tentera polis Rom kata, tangkap dia ni. Ada satu tafsir menyatakan, polis Rom silap tangkap pula pendahaka. Kerana ada ayat Quran kata, ia nampak seolah kepada kamu salibkan dia. Ada ayat Quran kan. Lepas kita pergi ayat Quran lah. Nabi Isa ni diangkat ke langit ke macam mana? Mati di Kashmir ke? Kahwin dengan Mary Magdalene ke macam mana? Jadi ini banyak tafsir. Tapi ayat Allah kata, kamu tidak bunuh dia. Kamu tidak salib dia. Nampak seolah macam kamu salibkan dia lah. Jadi bila mereka tangkap Isa ni, mereka siapkan dia untuk dibicara. Siapkan dia untuk dibicara jadi Pilate. Pilate ialah hakim Rom. Dia bersidang.
bawa yang dituduh Jesus lah. Yang menduduh Bani Israel lah. Bani dan rabai-rabai ahlu kitab, dia semua dah siap sana. Jadi mereka kata mulakan perbicaraan. Mereka kata dia ini nak menentang kerajaan Romawi. Nak menggulingkan kerajaan di sini. Apa fakta? Rom tanyalah apa fakta. Dia mendakwa diri dia Raja Israel, King of the Jews, Raja Yahudi. Dia siapkan tentera dia. Dia ada Kingdom of Heaven. Inilah istilah Kingdom of Heaven, Baitul Muqaddis. Dia ada kerajaan langit. Rom pun, ajaran apa ni? Apa tentera ni? So mereka pun tanyalah Isa, betulkah tuduhan tu? Di mana kerajaan kamu? Mereka tanya Isa. Dalam Bible Isa jawab, kerajaan aku bukan di dunia. Pandai ya Jesus ni jawab. Kalau kerajaan aku di dunia, niscaya orang-orangku akan mati untuk aku. Wah, gitu ya. Jadi perbicaraan tu berjalan. Jadi Yahudi ni desak juga. Dia salah ni, dia salah. Salah dia ni. Kena hukum dia ni. Mereka gunalah akta-akta apa kat Romawi kan. Jadi hakim Rom ini pening kepala tau. Susah nak kaitkan dia dengan salah ni. Kerana Nabi Isa jawab. Dia jawab. Ada soal jawab boleh jumpa dalam Bible lah, Gospel. Akhirnya hakim Rom tu give up. Wakil Caesar Pilate tu give up. Dia minta semangkuk air. Dia basuh tangan dia dalam air. Dia kata, apa kamu nak buat dengan dia? Sebelum dia basuh, dia kata apa nak buat dengan dia? Yahudi ni kata, kalau kamu tak mau salib dia, bagi kita salib dia. Macam tu kan. So dia ambil satu mangkuk air, dia basuh tangan dia. Saya lepaskan diri saya daripada dosa kamu. Ya, bagi dosa tu kat kita. Bani Israel katalah, bagi kat kita dan keturunan kita. Itu yang kena halau seluruh dunia tu oleh orang Kristian punya balas dendam. Bagi dosa tu atas kita. Kita tanggung. Generasi kita tanggung. Tak apa. Okey. Tapi tentera Rom juga menjalankan salib. Mereka bawa dia salib dengan dua lagi penjenayah. Dia disalib. Tetapi saya pendekkan cerita. Cerita tu romantis lah. Okey. Tapi saya nak pergi pada peristiwa dia ni tak mati. Ya. Ada dalam Bible. Bible kata dia mati begini. Dalam Bible juga ada sebut bila mereka dah salibkan dia, kenakan paku ikat, paku kat kaki, digantung. Sepatut digantung lama tau. Sehari, 2 hari, 3 hari untuk sampai darah semua keluar, mati. Mati disalib. Macam orang kata gantung sampai matilah. Bukan gantung aja. Kena tunggu sampai orang tu mati. Salib ini bagi kau mati dengan sakit, dengan perlahan. Ambil masa. Tapi kebetulan dia ni Yahudi. Kan? Isa ni Yahudi. Tentera Rom yang jaga mayat, bukan badan tu yang tengah tu, tunggu dia habis, bagi dia mati kan. Tentera Rom tu kata, esok cuti lah. Cuti Sabat. Jadi, kerabat dia, Yahudi ni, tak kerja pada hari Sabat. Doktor Yahudi tak kerja pada hari Sabat. Sabtu lah. Yang Kristian ni ikut Sun God Apollo Sunday lah, kita Jumaat. Sabtu mereka tak kerja. Mayat pun mereka tak kemumikan. Oh ya ke? Macam tu kita turunkan dia sekarang lah. Ada dalam Bible, ada dalam Gospel ya. Ini boleh percaya. Tapi jangan tunuh. Nak pastikan dia mati. Satu tunuh. Dia ambil tombak dia, tombak ke tepi dia. Tombak. Tapi dia tak tahu, dia bukan doktor, dia tak tahu itu mati ke tidak. Dia sangka tombak dia tu matilah. Air dan darah keluar, ada dalam Bible. Kepada saya tak tahu, saya bukan doktor. Ada pakar kata kalau darah tu belum beku, air keluar dari badan, bermakna masih hidup. Jadi mereka turunkan mayat dia. Bukan mayat, dia masih hidup. Mereka balut dia pingsan. Mereka serah kepada pengikut dia. Dimasukkan dalam tomb lah, dalam gua, tutup dengan batu. Tutup lah, mungkin tunggulah pengemumian kemudian ke apa ke pasal esok Sabat. Jadi berapa hari kemudian ke hari ketiga ke,
Mary Magdalene lah ke siapa ke, mereka tiba nampak Nabi Isa tu berjalan di luar. Mereka nak pergi cari dia, siapa kamu? Akulah dia kata. Dia tunjuklah tanda dia semua. Oh, dia sudah naik daripada maut. Mereka pergi cari ke gua tu, atau ceritanya kronologi mix up sikit, we boleh baca. Ada versi macam-macam. Di gua itu kosong. Tapi apa ayat Allah kata? Nampak macam kamu bunuh dia. Betul lah. Kalau ikut Bible punya cerita, kalau nak kebadankan, okey, ada betul, dia tak mati, dia pingsan, nampak saja. Tapi Allah angkat dia, rafa'. Ada tafsir ya, rafa' ni bukan angkat fizikal. Angkat ialah spiritual. Roh dia, batin dia, keadaan dia. Rafa', rafi' mengangkat. Ada ayat lain boleh mutasyabihat dalam Quran, bukan fizikal. Orang kata Isa naik, itu tak adalah. Kalau tidak, menang Kristian kan. Dan kadang dia turun semula, Ahmad Qaidani, Ahmadiyah tu percaya tidak. Dia kahwin Mary Magdalene, dia pergi Kashmir. Kalau teori dia betul, maknanya Isa masih hidup masa tu, dia mana nak pergi? Tengah terbang itu, kenapa Allah tak ambil dia sebelum tu? Nampak tak? Ya? Tapi tak apa. Yang penting, Yahudi masa tu tak terima Isa. Tak terima Al-Masih. Jadi mereka menunggu Al-Masih sekarang lah. Ada orang kata tahun depan. Bersamaan dengan Kristian menunggu Jesus turun. Okey. Sekarang saya nak bincang kenapa, ini sampai penutup ni sekarang. Kenapa mereka tak terima? Ini penting bagi pengikut Imam Mahdi ni. Penting bagi orang akhir zaman. Kenapa dia tolak? Okey, begini. Dia tak memenuhi ciri-ciri sifat Al-Masih. Apa sifatnya? Dia mesti keturunan sekian-sekian. Tapi Allah jadikan Ibnu Maryam. Dr. Hani Achan kata Ibnu Maryam kerana supaya mereka tak dapat jumpa Isa ni. Tak dapat menghukum dia. Mereka nak bunuh Nabi. Nabi Zakaria dipercayai dibunuh. Nabi Yahya sudah dibunuh. Dan ini anak kepada, menurut Dr. Hani Achan, Zakaria ni ayah kepada Yahya. Dan itu sebab surah Imran mula dengan Nabi Zakaria. Lepas itu Nabi Yahya. Lepas itu Maryam. Surah Maryam bermula dengan Zakaria. Lepas itu Yahya. Lepas itu Maryam. Lepas itu Isa. Okay, tak apa. Itu tafsir Hani Achan yang kontroversi. Saya tak mau masuk banyak. Saya bagi latar belakang saja. Kepada Yahud, kepada Bani Israel, Isa ini tak memenuhi ciri-ciri. Macam kita kata, dia bukan Imam Mahdi ni. Kenapa? Dia bukan keturunan Nabi. Nampak? Nama bukan Muhammad Ibn Abdullah. Macam Ahmad Qaidani kan. Macam Bahulullah kan. Okey. So macam mana ni? Ya, bukan Al-Masih lah. Al-Masih ialah dia mesti keturunan Isa ke apa ni. Dan dia raja betul. Dia boleh bebaskan kita dari Romawi. Rom masih penjajah. Samalah. Kalau Imam Mahdi ni datang, bunuh Dajjal. Satu problem lah. Yang mana satu Dajjal? Tak apalah, kita cari Dajjal. Okey, bunuh dia dengan pandangan. Okey. Dapat. Bebaskan kita dari WEF. Daripada WHO. Daripada kena cucuk. Daripada, yelah, kau takkan kena cucuk lagi kan. Daripada IMF. Daripada kuasa Yahudi. Matikan Israel ini kah? Apalah. Katakan dia tak dapat buat. Dia bukan Imam Mahdi lah. Itulah natijah yang saya nak sampaikan berlaku kepada Bani Israel. Mereka mendapati Jesus yang Nasara panggil Christ, Kristus. Yang Quran namakan Al-Masih. Kepada mereka bukan penyelamat. Dia tak dapat selamatkan mereka daripada tentera penjajahan Rom. Penjajahan Rom hanya berakhir, yalah, zaman Islam berperang, okey, itu kemudian. Ada satu lagi benda menarik kan. Poin tadi dah dapat ya. Mereka menolak kebenaran, keterangan Allah, Nabi Allah berdasarkan andaian sendiri. Saya kata andaian, ramalan sendiri. Ya. Itu pasal saya kata tidak ada ramalan akan datang. Tidak ada tanda-tanda akan datang. Kerana kita akan kecewa, kita boleh buat silap. Kedua, tidak jadi ajaran Islam kepada saya. Tauhid. Untuk Allah sediakan ramalan. Sediakan satu andaian. Bahawa ada penyelamat. Kerana Allah lah penyelamat. Yang lain semua Nabi-Nabi. Semua Rasul. Hanya menyampaikan in antum ilan nadhir.
Allah nyatakan dalam Quran, kamu tidak lain tidak bukan memberi amalan tentang kuasa aku. Beritahu Fir'aun, sama Musa pergi beritahu Fir'aun. Tidak ada kata aku akan tamatkan Fir'aun, aku akan gantikan kerajaan Fir'aun, tak ada. Dan dikatakan Allah musnahkan kerajaan Fir'aun, tidak. Allah musnahkan dan kemewahan, biar dia. Sampai kita tengok piramid sampai sekarang, terbukti sejarah dia sendiri. Dia sendiri mati. Empire itu. Empire Rome sendiri mati. Tidak ada malapetaka, taufan, tiup gempa bumi, makan semua tentera Rom, tak ada. Dia sendiri jatuh. Kerajaan Islam pun sama, sendiri jatuh. Kerajaan Cina pun sama, sendiri jatuh. Kerajaan Mongol pun sama, sendiri jatuh. Kerajaan India pun sama, Mughal jatuh. Nusantara jatuh. Penjajahan jatuh. Amerika besok pun jatuh. Atas ayat Allah yang maha terang, kemewahan. Yang lain tu dikatakan Allah hancur, tak. Allah hancur dan kemewahan, faham tak? Bila Allah kata, aku hancur kau dengan kemewahan, bagi kau kaya-kaya, lepas tu kau hancur. Lepas tu Allah kata, kami hancurkan mereka. Tengoklah. Nampak? Kita kaitkan hancur, wah, mesti datang malapetaka. Ini cerita Bible. Ini cerita dalam Old Testament. Nabi Musa dan Fir'aun datang, ada apa? Ada banyaklah grasshopper, locust tu. Lepas tu ada batu, hujan batu. Lepas tu ada kemarau, ada wabak. Ini cerita Bible. Dan Quran tak sebut begitu. Atau kita kena tengok secara lebih mendata lah. Berhenti cakap bang, semakin banyak cakap terselah kebodohan sedih. Tengok saya nasihat saudara tak payah. Ada soalan tak? Saudara ada soalan? Kerana kalau saudara sedih, kena sebutlah sedih. Saya rasa saudara takkan follow lah kan kalau dia kebodohan ke apa kan. Saya cerita daripada pembacaan Bible tadi. Jadi mana yang, dan saya nak beritahu dari segi ajaran Ahmadiyah, lepas tu Bahai. Saya dah bawa dalam klip-klip berapa hari ya. Juga dalam hadis. Saya tahu saudara ni tak boleh terima bila seorang membuktikan tidak ada asas kepada akhir zaman. Dengan kita mentafsir ayat kiamah, surah Waqi'ah, apa lagi. Saudara tak mau terima. Ini sumber-sumber yang saya terima, yang saya baca mungkin dalam bahasa asing. Saya samakan terjemahan bahasa Melayu supaya mudah bagi orang kita terdedah dan dia pergi siasat sendiri. Saya kata jangan percaya saya. Saya bukan ulama, bukan ada tauliah. Okey tak? Saudara yang kawal ke stesen ni? Jadi siapa yang bodoh? Itu soalan dia. Tapi saya tak ada apa. I got nothing lah. Saya dah cakap don't take my word for it. Okay, kita habiskan cerita tadi. Nanti saya akan load ke YouTube. Dan selalulah yang selalu terus begini, mereka tak ada bagi sebarang hujah pun. Tak ada sebarang ayat pun. Ayat-ayat yang mereka bagi, saya dah cuba jawab. Ya. Sekarang tajuk saya lah, kenapa Yahudi tolak Al-Masih? Kenapa mereka tolak Al-Masih? Kepada kita orang Islam, kepada Nasara, keterangan dia jelas. Tapi andaian pada Yahudi lain, mereka anggap dia penyelamat. Itu sebab Al-Masih bukan penyelamat. Kemudian baru dianggap penyelamat oleh kaum kita. Seperti mana Yahudi asalnya diberitahu akan datang Al-Masih, membetulkan. Al-Masih bermakna membetulkan mereka, menyelamatkan mereka, bukan menyelamatkan mereka daripada tentera penjajah. Allah tak masuk campur. Ini konsisten, ini doktrin tauhid dalam Quran, dalam setiap ayat wahyu, dia konsisten. Tapi manusia bermula ahli kitab, dia sentiasa menyeleweng, menginstitusikan agama, meromantikkan, menjadikan ada penyelamat akan datang. Kita bina balik kuil kita. Kita bina balik Temple of Solomon. Dia akan datang. Kita kata tidak. Ini, kalau takkan kita nak menyiarkan ajaran Yahudi. Tapi kita nak tunjuk gejala ini jatuh kepada Kristian dan jatuh kepada setengah umat. Bukan semua umat. Saya umat juga. Habis Qadiani macam mana kita kata sesat kerana dia mengaku dia Nabi. Tak boleh. Tak akan datang Nabi. Dia mengaku dia Al-Masih. Ahmad Qadiani. Baha'u'llah daripada Iran.
yang menunggu imam ke-12 yang hilang. Dia mengaku dialah imam 12 yang muncul balik. Syiah pula tolak. Di Mekah kita kata tahun 79 sebelum saya memeluk Islam, satu orang dengan satu geng lah, tentera bersenjata merampas Masjidil Haram, mengaku diri dia Imam Mahdi dan menyuruh umat bangkit menggulingkan semua kerajaan yang lain ni. Satu jihad. Membebaskan Palestin ke apa ke tahun 79, boleh cek balik. Tentera Saudi pergi tembak dia. Ya. Jadi dia gagal. Jadi sekarang kita nak tunggu berapa kali lagi peristiwa. Sejarah membuktikan. Nak cakap bodoh, tak boleh lah. Ni Yahudi ni, Bani Israel ni. Takkan saya kata seluruh Israel ni bodoh. Tapi mereka dialat, dipesong, diselewengkan oleh pendeta mereka yang menanam mencucuk dalam diri mereka satu harapan. Ada penyelamat akan datang. Bila penyelamat itu muncul, mereka menafikan. Kerana saya beritahu dua, satu tak ada penyelamat, kedua telah dicucuk. Dua dah mesti bezakan antara dua. Sama dengan kita mempercayai adalah penyelamat dan dicucuk. Konsep penyelamat ini dicucuk oleh pendeta-pendeta kemudian. Ini mesti faham. Contoh macam hadis. Hadis sanad dia ada bukti sanad yang dipalsukan. Ada sanad yang dipalsukan. Ada, dia lepas dipalsukan, kita tahu dia dipalsukan tengok matan dia, kandungan dia. Ada hadis yang memfitnah Nabi, mengatakan Nabi pergi masuk mengacau seorang suri rumah. Ini ada dalam sahih, tapi tak dibincangkan kerana mana nak buat ni, nak faham ni. Dan Quran tak ada. Ini kena jelaskan. Jadi saya dah cakap saya bukan Quranis kerana Quran juga suruh kita jangan cemooh. Di sini kita tak tahu siapa. Kita hanya cerita saja. Kita pulang, diharapkan kita menyiasat. Tapi ini ialah untuk pengetahuan kita. Kenapa Bani Israel ni, apa yang dia tunggu? Bila dia dah bina Temple of Solomon, dia percaya tahun depan akan muncul Al-Masih. Saya kata tidak. Tak mungkin. Dia macam mana dia timbulkan Al-Masih yang akan bebaskan mereka daripada siapa? So, dia anggap Rusia dengan Iran. Yajud dan Majud. Kristian pun sama. Tapi dia anggap yang Al-Masih itu Dajjal. The Beast. Antichrist. Jesus yang datang ni akan bunuh. Nampak? Dia tokoh tambahkan cerita tu. Akan bunuh Al-Masih Yahudi tu. Dinamakan Antichrist. Setengah golongan Islam, bukan Islam, kepada saya bukan Islam, ini kepercayaan karun, bahawa betul dia ikut yang Kristian punya, yang ini Al-Masih Ad-Dajjal, datang Al-Masih membunuh Dajjal, sama cerita dia. Lepas tu Imam Mahdi pula, dia ada Imam Mahdi Islam, keturunan, dia kata mesti keturunan Nabi. Kita pun jajalah orang yang siapa-siapa yang keturunan Nabi. Boleh berlaku. Akhirnya kecewa. Bila dapati sama ada tak penuhi, boleh takbir dunia dengan aman. Tak boleh. Nabi wafat saja, dunia Islam hancur. Peperangan Siffin, Jamal, Aisyah lawan Ali. Yang kata Muawiyah rampas empire atau kekhalifan Islam. Menahan Ali daripada memerintah sampai Syria. Lepas itu, bila Ali dibunuh, Imam cucu Nabi Hasan, anak Ali, jadi khalifah, Muawiyah menentang, tak mengaku. Hasan tak mau berperang, dia menyerahkan. Dah tak boleh keamanan. So, anak Muawiyah Yazid dikatakan membunuh siapa? Hussein di Karbala. Menjadi isu yang amat masuk sanubari orang Syiah Iran. Okey, saya akhiri dengan bagaimana nak selesaikan. Kita bagi masalah. Orang yang tak setuju ni, apa penyelesaian kamu? You have no answer. Syekh Sufi saya bagi penyelesaian. Dia kata bagi orang Syiah, the witnesses are dead. Semua saksi sudah mati. Kamu nak kata Umar salah ke, Ali salah ke, Muawiyah salah ke, Yahudi salah ke, apa ke, Allah dah janji,
Semua akan kembali kepada Allah. Maliki yaumiddin. Dia akan menghisap. Saya, engkau, semua orang akan dihisap. Semua orang. No one escape daripada penghisapan Allah. Muawiyah, Umar, Ali, Osman, Nabi pun semua akan dihisap. Guru Sufi saya pun menegaskan ini dalam ajaran kita, akidah kita. Allah Raja pada hari perbicaraan. Malik Yaumiddin. Bermakna saksi kita bila nak hukum manusia dalam sejarah, mana saksi kamu? Tak ada. Nabi tak ada. Kita tak boleh guna nama Nabi kalau dia tak ada. Kita boleh guna ayat Allah. Itu pun kita menumpang ayat Allah. Kita tak boleh guna ayat Allah kata saya bunuh kau dengan nama Allah. Tak boleh. Ini clear dalam ayat Allah. Bukan kamu yang membunuh, kami yang membunuh. Setiap perkara kita buat mesti berdasarkan ketakwaan. Ya. Jadi itu menyelesaikan masalah Syiah. Jadi apa kita harus buat? Guru Sufi saya memberitahu kembali kepada Madinah. Kenapa? Kerana Allah isytiharkan antuk khairu ummah, satu. Kedua, Allah isytiharkan hari ini aku sempurnakan bagi kamu Islam ad-din Madinah. Dan ada imam yang mencatatkan muamalah Madinah, iaitu Imam Malik An-Nas. Dan dia catatkan masuk dalam buku Al-Muwatta, bermakna mutawatir, sekurang-kurang 40 sahabat. Ini satu jurusan aliran ajaran Islam yang asli, selain daripada hadis. Orang selalu kata, ikut Quran wa hadis. Tidak. Tak ada masa, tak ada hadis. Tidak ada Imam Muslim, Bukhari, Sunan Sitan zaman Nabi isytiharkan tu. Ya. Tapi Quran dan sunnah dia. Muamalah dia. Nabi pernah menyatakan, saya ni repeat balik apa Syekh Sufi saya ajarlah. Kena kata merepek suruh Maliki tau, mazhab Maliki. Bahawa awak ikut mana-mana sahabatku adalah macam bintang-bintang di langit. Awak ikut mana-mana, kamu akan dipimpin, akan selamat. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni, lepas Nabi, kita dah selawat kan? Wa alihi, keluarga dia. Ini Syiah suka. Dia wasahabi. Ini mazhab Maliki ya. Semua sahabat. Amalan dia. Imam Malik, Tabi'in, dia pergi catat. Pasal dia catat untuk umat kemudian tahu, inilah amal di Madinah. Kerana inilah Madinah Munawwarah. Jadi Syekh Sufi saya kata, kembali kepada Madinah. Sekarang semua keceramuk. Semua bergaduh. Islam tak merintah. Tunjuk satu negeri yang Islam perintah. Tak ada. Kenapa perlu Imam Mahdi? Kenapa perlu Khalifah? Jadi Syekh Sufi saya kata, kita kena berani mengaku kita tak ada power. Saya terima kasihlah sebab ada sound balik. Saya nak use sound lagi lah. Apa lagi tak betul suara Anwar. Apa lagi nak kecam lah habis. Hari-hari saya kena kecam. Macam inilah cara kecamannya. Tapi saya lagi semangat kan. Saya tak nampak poin dia. Kerana saya belajar bahawa syekh saya ke dan kitab-kitab dia ke. Bukanlah saya nak agungkan, saya murid kanan ke apa. Saya sampaikan saja. Ya. Saya bukan sahabat duduk tepi lutut Nabi ke dengan sahabat-sahabat tabi'in ke. Kita mewarisilah, ada salah silah. Ya. Jadi muamalah Madinah ini dia ada 5 prinsip. Saya akhirlah 5 prinsip Madinah, iaitu masjid, suk, pasar, dinar dirham, kabilah, kena ada kabilah ni, fardu kifayah, perdagangan dan kirat. Orang yang banyak duit tak boleh simpan dalam bank, dia kena kiratkan, makna melabur antara satu sama lain. Dan saya nak bagi satu contoh prinsip dalam Al-Muwatta. Ini yang masalah bank Islam ni. Bank Islam haram ni ada satu hukum dalam Al-Muwatta. Bila kita jual beli, dinar itu, duit dirham itu tak boleh letak bawah meja. Saya diajar oleh dalam kitab Muwatta lah. Kena letak atas meja. Kalau bawah meja, akadnya tak boleh saya jual, saya beli. Tapi dengan hutang. Saya bawa duit cash ni, tak boleh. Dia mesti tunjuk cash itu atas meja. Dinar dirham itu atas meja. Akad, okey. Nak kahwin kan, mas kahwin. Ni saya bagi 10 dirham. Mesti tunjuk. Ya.
Jadi kalau di bawah meja kita kata hutang. Menunjukkan pakai duit kertas tak boleh. Masa kita akad zakat tu, kita mesti bawa beras. Ini bawa mazhab Syafi'i macam tu. Dia pegang beras, tapi kita tukar dengan duit lah. Ada orang bagi duit aja, tapi ada yang menghukum mesti ada beras sana. Atau bawa barang betul. Ada seorang ulama kata kalau rupiah kamu timbang kati kerana di kertas kosong. Ya? Jadi ada orang dia bawa beras, letak ke tepi, bagi RM10, okey dia pegang lah, awak beli beras ni, bagi balik. Macam mainan bermakna dia ada hukum usul dia. Hukum asal dia ialah bagi barang betul. Ini dalam kitab Mutawatir, disetujui sekurang-kurang 40 sahabat di Madinah, diisytiharkan Madinah Munawwarah. Ini caranya Syekh Sufi saya kata kembali. Maka dia kata Ihya Ulumuddin tak boleh pakai. Muslim Bukhari pun dia macam ni. Kerana di Madinah semua dah sempurna. Tak perlu nak mujaddid balik Islam. Seolah Nabi gagal. Seolah piagam Madinah tu gagal, tak boleh ikut. Seolah semua sahabat tu pengisytiharan Allah bahawa sempurna Islam tu gagal Allah. Seolah sahabat-sahabat tu bukanlah yang bercahaya. Bukan mereka terbaik. Antum khairutu ummah. Telah diisytihar ini dalam Quran. Ya? Jadi dah sempurna saya sampaikan daripada Syekh Sufi saya seberapa yang boleh. Yang tentang kisah tolak Nabi Isa ni saya sendiri takwil. Tapi bahagian tentang kembali kepada Madinah sebagai formula Islam itu menang kembali atau berjaya kembali. Dan Syekh Sufi saya pun kata, walaupun lepas establish balik Khalifah Islam Madinah, 30 tahun dia akan sapu balik. Ini adalah sunatullah. Allah tak kekalkan pemerintahan selamanya di dunia. Ya? Yang impian Kristian dan Yahudi kata 1000 tahun. Tak boleh. Manusia kita tengok perangai manusia. Di Malaysia pun bergaduh. Dulu kawan pun bergaduh. Antara mazhab bergaduh. Ya? Kerana ini sifat manusia. Manusia ini akan diadili di akhirat esok. Ya? Dunia bukan syurga. Dunia tempat percubaan ujian. Ini doktrin tauhid yang jelas dalam Islam. Tidak ada khayalan, tidak ada memikirkan esok. Allah hadir hari ini. Kita boleh mati hari ini. Kita akan kembali kepada dia. Malik Yaumiddin. Jadi Fatihah kita jelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita boleh baca dengan hati yang tenang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Raja hari perhitungan ad-din kita. Apa semua jual beli kita. Apa yang dia bagi kita, yang dia pinjam ni semua daripada dia. Kita kembali pada dia. Kita akan dihitung. Yang bergaduh ni, dia akan menghitung siapa yang benar. Saya tak tahu, saudara pun mesti tak tahu. Ya? Tapi Quran beritahu. Malik Yaumiddin. Lepas tu ayat tu jelas, iyyaka na'budu. Hanya engkau kami pilih untuk sembah, untuk sujud, untuk menyembah, untuk menghambakan diri. Hanya engkau. Tidak ada pihak lain. Itu sebab saya tengok dalam Islam ni, dulu saya Kristian, dia tak tekankan hukum syirik ni. Associating others with God, syirik. Tidak ada dalam Bible. Kerana mereka dah syirikkan dengan anak Tuhan. Jadi tak timbul hukum syirik. Kalau ada padri-padri Kristian, tidak ada kata, you tak boleh buat syirik. Jadi ada patung Mary ada, patung Isa ada, patung Paul ada. You pergi gereja banyak patung. Dan Romawi suka patung. Jadi yang Islam tak ada. Masjid bila saya pergi Islam, tak ada patung. Dan saya belajar tentang wahdahu la syarika itu. Iyyaka na'budu bermakna satu pengisytiharan, pengakuan, etikad, pemegangan tidak ada Tuhan lain. La ilaha illallah. Muhammad cuma Rasulullah. Itu penting. Itu saya perhati kerana saya daripada Kristian. Sedia maklum, Kristian dengan pandangan dan pegangan macam tu. Macam awak kahwin, macam you Jawa, tiba you kahwin dengan orang katakan Cina lah, katakan. You mesti perhati, budaya ni macam mana ni, makan chopstick ni pakai macam mana ni. Mesti awak perasan. Jadi saya perasan itu, iyyaka nasta'in. Hanya engkau kita minta tolong. Saya amat senang dengan ayat tu, kerana kita dalam Kristian mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, daripada Jesus. Jadi sekarang saya ganti doa saya. Dalam Kristian kita panggil the daily prayer.
dengan Fatihah. Fatihah tu jadi doa setiap rakaat. Hanya Engkau kami minta tolong. Dan tunjuklah kami jalan benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus ini yang saya cuba nak takrifkan kerana fahaman agama lain, Yahudi macam mana. Dia tak ada formula. Dia tidak ada label. Lurus orang kata. Dia tidak perlu bengkok, dia tak ada halangan. Siratal, inilah ayat yang Yasin kata, ala siratim mustaqim, Yasin wa Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pada jalan yang lurus. Dia straight aja, dia tak ada kona-kona. Yang berlaku pada Yahudi, berlaku pada Nasara, dan yang menyeleweng daripada Islam ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang mereka dapat nikmat Allah. Ini nikmat Allah. Tak ada kehancuran. Tengok keluar sekarang. Saya kat Presin 8. Tunjuk saya satu kehancuran. Hujan lebat, sekarang dah tenang. Habis kapet basah. Nanti saya kena keringkan. Itu saja. Ya? Lepas ni nak masak. Ghairul maghdub alaihim waladdallin. Mereka yang menyeleweng ini, mereka dustakan semuanya. Mendapat murka Allah. Dan Allah lindungi kita daripada mereka. Dan yang memesong, yang sesat, Nasara lah, yang tadi tu. Jadi dua-dua grup ni, satu ada ilmu tak mau ikut, satu ikut tak ada ilmu. Kena juga pada umat kita ni, yang lahir dalam keturunan label Islam, tapi tak periksa. Kamu tahu tak? Banyak taklid tak tahu. Fatihah pun tak tahu. Lepas tu kamu ikut tak? Itu soalan dia. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah. Idza jaa nasrullahi wa fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila datang pembukaan daripada Allah dan pertolongan, akan lihat pembukaan dan berduyun-duyun umat kenikmatan ini. Maka bertasbih kepada Allah. Tak payah buat apa lagi. Bertasbih, memuji Allah, beristighfar kepada Dia. Innahu kana tawwaba. Dan kemudian kepadanya kita semua kembali. Itu saja yang saudara Zun Nui ni nanti nak tengok profil ni, nak tanya apa ni mana. Ada. Terima kasihlah walau bagaimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.